Itu saja daripada kami. Berkah. Cut. Sekarang gimana? Salam cikgu. Cikgu mencari kiasan tu. Ya betul, saya pun tengah cari buku pelan pembangunan negara kita untuk kaji. Boleh cikgu. Cikgu Durga, apa tu maksud PPPN? PPPN adalah Plan Transformasi Pendidikan Negara. Tujuannya ialah untuk memastikan sistem pendidikan kita sentiasa relevan, berkualiti dan paling pentingnya mampu melahirkan murid yang berdaya saing di peringkat global. Patutlah, memang penting pelan pembangunan pendidikan negara kita. Kalau sistem pendidikan tak berubah, murid kita akan ketinggalan dalam dunia yang makin moden ini. Maka, jadi, mari kita teruskan dengan tujuan utama PPPN. Boleh je. PPPM ada 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Maksudnya, bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi termasuk sosial, nilai murid dan kemahiran berfikir. Yang kedua adalah menyokong transformasi kurikulam dan pedagogi. Dalam erti kata lain, pengajaran perlu lebih berpusatkan murid, aktif dan menggunakan teknologi serta kina. Dan yang ketiga, ia memperkukuh perpaduan melalui pendidikan. Maksudnya, sekolah menjadi media utama untuk membentuk perpaduan nasional dan menghargai berbagai budaya. Baiklah Cikgu Durga, sekarang Cikgu Sanjay sudah terangkan tentang 5 aspirasi pendidikan. PPM juga ada 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama, murid yang berpengetahuan. Kedua, murid yang berkemahiran tinggi. Ketiga, murid yang beretika dan menghargai. Keempat pula, murid yang beridentiti nasional. Dan kelima, murid yang bersedia menghadapi cabaran global. Cikgu Durga, 5 aspirasi ini ringkas dan padat kan? Ya, Cikgu. Ya, betul. Aspirasi ini jadi panduan kepada semua guru serta siswa dan dalam sistem pendidikan untuk murid. Ya. Selain itu, PPPM menekankan 6 ciri utama murid. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Yang keempat adalah kemahiran bebas. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Dan akhir sekali, identiti nasional. Cikgu Sanjay, adakah keenam ciri ini ada kepada murid? Ya, 6 ciri ini sangat penting untuk semua murid supaya bukan untuk sahaja murid yang bukan pandai, tetapi juga seimbang dan bersedia bersaing di peringkat antarabangsa. Sekarang kita masuk topik yang paling penting, iaitu 11 anjakan PPPN. Setiap anjakan ada maksud, tujuan dan implikasi kepada guru. Anjakan pertama ialah kesamarataan akses pendidikan berkualitas. Maksudnya, semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama. Tujuannya untuk mengurangkan jurang pencapaian dan memastikan tiada murid yang tercicir. Guru pula perlu mengamalkan pengajaran inklusif dan menyesuaikan PDP bagi
semua murid. Baiklah Cikgu Guru. Jom kita lompat ke anjakan kedua, iaitu penguasaan bahasa. Murid perlu menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan bahasa-bahasa lain juga digalakkan sebagai bahasa tambahan. Tujuannya ialah supaya murid bersedia bersaing di peringkat global. Guru perlu menekankan komunikasi aktif dan penggunaan bahasa dalam PDP. Murid menghayati nilai-nilai, etika dan identiti nasional. Tujuannya adalah untuk membentuk sasya dan identiti yang kukuh. Guru perlu menjadi teladan dalam PDP. Tengok ni anjakan 4 sangat menarik, iaitu transformasi profesi keguruan. Maksudnya, profesion guru dipertingkatkan menjadi pilihan utama. Tujuannya ialah meningkatkan kualiti guru melalui latihan dan pembangunan profesional. Guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri. Sangat menarik. Cikgu Sanjay, tengok anjakan kelima. Anjakan kelima ialah kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Maksudnya, setiap sekolah mempunyai kepimpinan yang cemerlang untuk memastikan pelaksanaan dasar berkesan. Guru perlu bekerja sama dengan pentadbir untuk melaksanakan perubahan. Ya, betul Cikgu. Barulah sekolah cemerlang. Ya, betul. Seterusnya, jom kami tengok anjakan ke-6 pula. Anjakan ke-6 ialah autonomi sekolah. Iaitu sekolah diberi kuasa untuk menyediakan penyelesaian khusus mengikut keperluan murid. Guru perlu lebih kreatif dan proaktif dalam merancang PDP. Barulah pelajar suka. Betul. Cikgu Sanjay, tengok ni. Anjakan kedua sama seperti situasi sekarang. Apa? Tak faham. Anjakan kedua ialah pemanfaat ICT. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan dunia digital. Guru perlu mahir menggunakan teknologi dan platform digital dalam PDP mereka. Sekarang kan murid semua Zen Alpha. Ya. Mereka lebih mengenali teknologi. So, kita pun kena jadi guru yang berteknologi. Betul. Seterusnya, anjakan ke-8 ialah transformasi penyampaian kementerian. Tujuannya ialah memastikan pelaksanaan dasar lebih cekap dan berkesan. Iaitu, guru perlu memahami semua dasar dan melaksanakannya secara sistematik. Iaitu anjakan ke-9. Anjakan ke-9 adalah kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Tujuannya ialah mewujudkan sokongan menyeluruh terhadap pembangunan murid. Guru perlu berkomunikasi secara aktif dengan ibu bapa dan komuniti. Betul. Sokongan ibu bapa menjadikan guru yang cemerlang dan berdedikasi. Cikgu Sanjay buat apa ni? Saya baru tengok anjakan ke-10, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dibelanjakan. Maksudnya, penggunaan sumber pendidikan secara cekal dan memberi manfaat maksimum kepada murid. Guru perlu menggunakan bahan pengajaran secara optimum dan kreatif. Sebagai contoh, guna bahan recycle untuk buat BBM. Maksudnya itu Sanjay, kamu tahu tak apakah itu anjakan ke-11? Tak tahu. Saya baru tengah cari. Apa dia? Anjakan ke-11 ialah meningkatkan ketulusan dan accountability sistem pendidikan. Tujuannya ialah sistem pendidikan lebih telus dan bertanggungjawab. Guru perlu melaksanakan pentafsiran, pelaporan dan PDP dengan profesionalisme dan integriti. Baik. Jadi, kesimpulannya, kesemua anjakan ini membantu guru melaksanakan PDPM secara efektif, membantu murid yang berpengetahuan, kemahiran beretika dan bersedia menghadapi cabaran global demi pendidikan negara kita. Kesimpulannya, PPPM bukan sekadar dokumen atau pelan pembangunan, tetapi usaha berterusan untuk melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan